Abang bomba, kita dah 2 hari tak makan ni. Halal ke haram ni? Aduh, time tu nak tanya lagi. Time tu nak tanya lagi kan. Senang sangat kawan kita sebut ni. Apa sebab kau tak buat ni? Darurat. Aku dah masak tungkul lumus apa semua dan aku tahulah apa benda yang patut aku bagi pada orang Melayu gini. Tiba-tiba kau viral kan. Dibolehkan pula setara mana? Kau jangan bantai semua, tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral setiap malam di TV9. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit, penuh dengan information yang penting bermanfaat bagi kita. Dan bersama dengan saya hari ini yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama tu. Lama tak jumpa. Banjir Ustaz. Jadi banjir ni adalah satu musibah yang banyak beri hikmah kepada kita Ustaz. Saya juga ada membantu Ustaz ya. Ada sikit-sikit lah kita nak banding dengan kawan kita yang banyak lagi tu kan. Dalam keadaan begini ialah kita tengok rakyat Malaysia tu power Ustaz. Rakyat Malaysia ni Ustaz bila jadi salah satu musibah bukan hanya dalam Malaysia Ustaz. Di negara lain pun rakyat Malaysia memang akan pergi bantuan. Semangat keluarga Malaysia. Betul Ustaz. Jadi bila kita tengok sekarang ni banyak NGO, sukarelawan datang membantu Ustaz. Jadi macam bagusnya keluarga Malaysia ni kan. Jadi dalam banyak-banyak benda ni Ustaz, kita nak bercerita tentang makanan Ustaz. Yang jadi viral baru-baru ni Ustaz. Ada sahabat-sahabat kita keluarga Malaysia yang bukan Islam yang dengan hati yang terbuka, dengan hati yang ikhlas memasakkan, memikirkan bagaimana orang tak makan apa semua dan menghantarkan barang. Jadi Ustaz, dari segi pemakanan dalam Islam tu macam mana Ustaz? Adakah ia hanya makan makanan yang halal yang dimasak oleh orang Islam ataupun orang bukan Islam pun kita boleh makan? Macam mana Ustaz? Dia sebenarnya dalam soal bencana, darurat ke ataupun suasana yang tak sangka, tak jangka, tak duga ni, dia ada beberapa panduan-panduan dia. Sekarang ni, kalau kita tengok macam Datuk sebut tadi, kita di Malaysia ni khususnya, semua pelbagai kaum latar belakang memang tak mengira apa, kau susah, kita orang datang tolong. Semua datang tolong. Pelbagai pahaman agama sekalipun, satu susah, semua datang tolong. Cuma yang saya perasan, kebanyakan daripada yang turun tolong tu, tak kisahlah non-Muslim ke Muslim sekalipun, yang turun kalau non-Muslim tu, dia banyak, dia perhatikan dulu ada setengah tu, dia bagi makanan yang vegetarian punya. Dia tak bagi mungkin yang sembelihan, yang melibatkan daging. Maknanya dia memang ada sensitiviti benda tu. Dia tahu, ini kebaikan yang terkesan terjejas ni, ada juga yang Muslim, so dia bagi makanan yang veggie. Benda-benda tu, saya fikir ini satu benda yang bagus ni. Maknanya dalam bencana jadi dia tahu tentang hal-hal babak dengan hukum kita lah, khususnya rakan-rakan kita yang Muslim ni. Cumanya, jadi suasana yang kurang sedapnya macam Datuk sebut tu adalah apabila ada orang bila dia mempertikaikan soal bantuan makanan yang sampai itu, ini sembelih tak sembelih, ini halal tak halal ni, ini halal ke haram makanan semua. Itu je lah isunya. Kita dalam keadaan darurat ni, kita hidup satu masyarakat yang majmuk. Ada Melayu, India, Cina dan pelbagai agama ni. Diorang ni Ustaz, dia orang dah faham. Tapi kalau kau tak nak pun, tak payahlah kau nak masuk dekat dalam video panjang ni. cerita kan. Kawan daripada datang nak tolong, dah jadi perasaan tak seronok dah. Di sini tu, saya kongsikan dalam agama kita, ada panduan dia. Masakan non-Muslim, selain daging, boleh dimakan. Contoh, dia bagi kita buah, dia bagi air kotak mungkin, kalau nasi kosong ke ataupun yang tak melibatkan daging-daging sembelihan apa semua ni boleh dimakan. Walaupun kalau nak bincang lagi panjang, lagi lanjut, bahan masakan tu mestilah bersih, jauh daripada perkara-perkara yang kalau dalam agama kita diharamkan. Kalau tengok apa yang disebut oleh Imam Qatadah dalam pandangan beliau, katanya la ba'sa ya'kulu ta'am al-majus ma khala dhabihah. Tidak mengapa kita makan makanan yang dimasak oleh majusi. Maknanya orang bukan Islam, majusi, selagi mana dia tidak melibatkan sembelihan. Kalau majusi itu maknanya kalau hari ini rakan-rakan kita yang non-Muslim lah. Kawan-kawan kita ni yang kita nak fahamkan adalah darurat ni darurat yang macam mana? Darurat tu Ustaz. Sebab macam senang sangat kawan kita sebut ni. Apa sebab kau tak buat ni? Darurat. Apa sebab kau buat macam tu? Darurat. Darurat ni kalau nak senang faham kawan-kawan semua Datuk Datuk pandang tu saya seram lah. Tak, sebenarnya macam saya tenung sangat. Saya rasa darurat pula Datuk. Sebab saya lah benda macam ni saya agak sensitif Ustaz. Betul. Saya sensitif Ustaz sebab apa, orang semua nak menolong. Kau janganlah benda kecil ni kau nak kecoh besar-besar. Kau tepuk dada, takkan benda tu halal haram kau tak boleh fikir otak kau sendiri. Tak ada orang tolong, marah. Marah. Datang tolong, marah. Marah. Salah. Dia macam ni.
Dia darurat ni dalam agama kita, dia mestilah sekurang-kurangnya berkait dengan 5 perkara. 5 perkara itu ataupun disebut sebagai maqasid syar'iyah, ataupun tujuan satu-satu syariat itu. Contohnya pertama sekali berkait dengan nyawa, kedua harta, ketiga akal, keempat keturunan, dan yang kelima jiwa. Senang faham macam nilah. Darurat ni kalau dia sampai melibatkan orang tu nak meninggal, hanyut, lepas tu harta pun hilang semua. Itulah yang berkait dengan soal darurat tu. Kalau tak makan, mati. Ataupun kalau tak makan boleh menyebabkan dia pun tak boleh nak selamatkan Yelah, anak Ustaz, semua. kita tengok dah 2 hari tak makan, Ustaz. Jadi orang semua fikir masak pergi hantar. Betul. Kan? Jadi itu dah kira macam dalam keadaan yang ada tempat yang ada makanan sampai, yang ada orang sebelah yang ini semua. Tapi tempat yang atas bumbung. Dia nak turun macam mana? Sampai je makanan bomba hantar pakai bot kan. Abang bomba, kita dah 2 hari tak makan ni. Halal ke haram ni? Aduh, time tu nak tanya lagi. Time tu nak tanya lagi kan. Darurat ni pula, kalau sekiranya seseorang tu, yalah dia nak makan, dia nak jamah pun, waktu tu dia fikir sekalipun, ada beberapa panduan. Agama kita mengajarkan, ad-darurat tubihu mahzurat. Darurat ini dia boleh mengharuskan perkara yang dilarang. Mungkin sebelum ni benda tu haram ke dilarang, tapi kerana darurat yang melibatkan 5 perkara yang disebut tadi tu, nyawa, harta, keturunan, jiwa, semua tu, dia dibolehkan. Dibolehkan pula setara mana? Kau jangan bantai semua, tak boleh. Apa hikmah ni kalau Ustaz tengok hikmah dia sebalik apa yang berlaku ni, Ustaz? Saya nampak tu paling besar sekali apa tahu? Tuhan nak tunjuk warna sebenar setiap di kalangan kita. Selama ni kita tahu tak, pemilik pasaraya tu punya hati. Kita tahulah dia baik nak tolong orang semua. Pemimpin macam mana? Betul. Pemimpin, kawan-kawan, NGO yang selama ni hidup berjiran, mungkin dia tak pernah bertegur dengan kita. Sekali jadi banjir, dialah orang pertama sampai. Sebab nitih air mata, dia datang tolong. Kita kata maaflah selama ni tak bertegur. Tak apa. Dia datang tolong, dia bagi. Kita akan ingat dia sampai bila-bila. Tuhan nak tunjuk warna sebenar. Kadang-kadang kita tengok, Ustaz, kadang-kadang rumah berjiran. Orang Melayu berjiran dengan orang India, orang Cina, kadang-kadang adalah krisis kecil-kecil, tak bertegur. Bila jadi macam ni, Ustaz, bersatu. Itu yang paling penting. Umur tolong-menolong, ketepikan soal selama ni kita ada salah faham semua. Benda tu dah jadi benda kecil lah. Macam orang bagi kita barang. Okey, ini non-Muslim bagi kita barang. Tak kisahlah barang apa benda ni, makanan apa. Lepas tu kita ni buat perkara-perkara yang boleh mengecikkan hati dia orang. Kecil lah hati dia orang. Aku dah masak tungkul lumus apa semua. Dan aku tahulah apa benda yang patut aku bagi pada orang Melayu gini. Tiba-tiba kau viral kan. Kita mengecikkan hati orang ni. Kita mengguris perasaan. Apa hukum dia, Ustaz? Kalau kita buat satu-satu benda yang boleh mengakibatkan kekeruhan, hubungan, gaduh sana sini, boleh bawa pada haram suasana macam tu. Kena berhenti. Tak boleh lah macam tu. Ini satu benda lah saya nak sarankan kepada semua rakan-rakan NGO ataupun yang baru melibatkan diri dalam dunia kata orang apa ya, menyantuni mangsa-mangsa ni. Kita kena faham. Kita kena faham beberapa situasi. Termasuklah orang yang dilanda ataupun mangsa banjir ni, dia dalam emosi tak stabil. Kadang-kadang maaflah ya, kita maaf. Kita muhasabah baliklah. Kita jangan terlalu mudah berkecil hati. Apa makcik itu aku bagi ni banyak pula, minta nak itu nak ini pula. Kita kena sabar sebab kita tak tahu. Kita tak berada di tempat dia. Kita hanya melihat dia. Kata Melayu apa? Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Cara yang macam mana, Ustaz, yang sebaik-baiknya kita tolak ni, Ustaz? Makanan yang kita katalah. Kita pelawak pergi rumah orang lain. Sebab tu, Ustaz, dia paling penting ialah kita harus koordinat. Betul. Berkoordinat dengan pengurusan pihak berkuasa. Yang barangan bukan Muslim ni, dia akan asingkan. Jadi maknanya dia akan hantar pergi bahagian orang bukan Muslim. Yang ini orang untuk orang Muslim, okey dia hantar. Jadi yang ini dia koordinat. Macam Datuk sebut lah, koordinasi tu dia penting, pengurusan yang betul. InsyaAllah lah di masa akan datang boleh kita perbaiki. Dalam keadaan banjir ini sebenarnya ada satu perkara yang tak diduga berlaku apabila aset-aset untuk menangani banjir telah berada di pantai timur. Tak jangka berlaku di Selangor dan banyak tuduhan-tuduhan bagi NGO, orang persorangan yang nak memberikan makanan. Kita ada akal fikiran, kita boleh memilih yang mana baik, yang mana tidak baik untuk kita makan dan cara bagaimana kita menolak supaya tidak mengguris hati orang. Jangan kita kongsi kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Terima kasih bagi non-Muslim yang menonton Sembang Viral. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.